Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Berjumpa lagi kita pada kali ini dalam program Bicara Ikhlas bersempena dengan Minggu Saham Digital 2021, Anjuran Permodalan Nasional Berhad. Anda akan bersama saya, Wan Jimizan Bion Rahman, dan pada kali ini program Bicara Ikhlas yang dibawa khas oleh Takaful Ikhlas akan mengupas mengenai topik barakah berkongsi rezeki. Bersama kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan personaliti hebat, tetap muda, itulah Imam Muda Ashraf. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah, lama tak jumpa Ustaz. Kan setahun sekali kita jumpa Ustaz. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, tapi kita berjumpa pun di atas pentas. Ya, berbicara tentang ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersudi bersama kami pada kali ini. Ustaz, sebelum kita buka topik bual bicara kita pada tengah ataupun pada petang ini saya, kami juga menyediakan kepada penonton dalam sesi hari ini hadiah berupa hadiah lumayan yang kita sediakan, yang berupa pelan perlindungan takaful ikhlas PA Permata Takaful dengan jumlah keseluruhan perlindungan sehingga RM300,000. Wow. Banyak bukan sikit tu Ustaz ya. Jadi macam mana nak dapat ataupun macam mana nak menang pelan perlindungan ini? Senang sahaja. Tunggu sehingga saya sebut satu soalan mudah sebelum sesi kita berakhir. Nanti dan anda perlu memberikan jawapan anda di ruangan komen Facebook Minggu Saham Digital. Dan pada hari ini kita mencari 3 orang penonton yang berjaya menjawab soalan kuis dengan cepat dan tepat. InsyaAllah. Baik. Imam Muda, mungkin boleh kita start bicara kita? Boleh, insyaAllah. Kan anak saya nampak pun macam Ustaz pun dah tak sabar ni untuk berkongsi ilmu dengan warga Facebook Minggu Saham Digital kita pada kali ini. Ustaz, topik kita pada kali ini ialah berkaitan dengan barakah berkongsi rezeki. Jadi kalau boleh Ustaz mulakan ataupun Imam Muda mulakan topik kita pada kali ini ialah apakah yang dimaksud dengan barakah tu? Sebab ramai orang sebut barakah ni. Kan Ustaz pun ada barakah kan, ada produk barakah kan. Dia semua benda sekarang ni kita nak barakah Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Apakah maksud yang dimaksudkan dengan barakah itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Ustaz Wan Jimizan. Sepatutnya Ustaz yang kena jawab soalan ni. Saya pula rasa takut nanti kena audit saya ni kat sini. Jadi Ustaz, alhamdulillah kita cerita tentang satu wording wording yang terdapat vocabulary dalam Al-Quran dan digunakan istilah ini daripada dulu sampai hari ini. Bahkan hari ini orang meniti di bibir kita dengan doanya, dengan perkataannya. Betul. Doa jangan sebut. Doa makan kita minta berkat, Allahumma barik lana. Betul. Kahwin pun barakallahu lakuma. Semua Ya. berkat. Jadi berkat itu apa dia? Ada sebahagian orang menyebut, Ustaz, alhamdulillah lah anak saya semua elok ya. Berkat hidup. Adakah itu masuk berkat? Ada yang menyebut, Ustaz, alhamdulillah saya bawa kereta, kawan saya aksiden saja. Cala situ, cala sini. Saya kereta saya okey je. Berkat rezeki saya. Kawan saya tu tak tahulah rezeki tak berkat, dia cakap. Ada yang kata saya sihat Ustaz, kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa pun tak ada. Berkat hidup saya. Adakah itu maksud sebenar berkat? Apa sebenarnya? Ya, jadi kita kena tengok betul-betul. Sebab Ustaz, kita kena faham. Mungkin penonton-penonton daripada perkataan barakah, ini ulama bincang. Istilah yang ada lebih kurang 32 kali dalam Al-Quran. Perkataan ini kalau kita tengok pada ulama lughah, ulama bahasa, Raghib Asfani menyebut antaranya boleh dikatakan satu istilah yang menggambarkan barakah. Barakah itu seolah-olah unta yang letak air dekat dada dia, ada air. Bila dia nak duduk, dia akan berehat seketika. Jadi dia duduk dengan santai. Ada air di dada, dalam badan dia duduk rasa tenang, rasa rehat dengan santai. Lahirlah perkataan birkah. Dia seolah-olah macam kumpulan air. Ini asalnya. Tetapi apabila dibincangkan nak kait dengan rezeki berkat, dengan perkataan berkat dalam Quran, maka kata Raghib Asfani, thubutul khair, melekatlah sesuatu itu kebaikan yang ada unsur-unsur ilahiyah.
Okey. Ada unsur-unsur ketuhanan fi syai' pada setiap benda itu. Sebab kalaulah sihat dikatakan berkat, Firaun tak pernah sakit, Ustaz. Betul. Adakah dia Adakah berkat? Kan? Betul. Kalau kata rezeki alhamdulillah lah, bisnes saya maju berkembang, Qarun pun lebih kaya daripada kita. Adakah berkat? Bagaimana dengan persoalan yang mana bila Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Bila diberitahu kepada Nabi Ibrahim bagi tahu ini adalah bumi yang berkat. Ya Allah, Mekah ini bagilah rezeki hanya untuk orang beriman. Tapi Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang yang tak sembahyang pun dapat makan sebenarnya. Betul Ustaz. Orang yang tak beriman pun aku bagi. Orang jahat pun kaya. Orang jahat pun kaya. Orang mencuri pun kaya, Ustaz. Betul. Tadi Ustaz dah cerita tentang barakah. Ustaz, ada orang tu dia kata saya sendiri rezeki pun tak cukup, kan? Gaji pun ciput. Macam mana saya nak berkongsi dengan orang lain? Mungkin Imam boleh bagi tips sikit. Ramai yang kat luar kat sana, Ustaz. Duit tak ada, macam mana nak berkongsi? Saya sendiri pun miss soru, kan? Macam mana nak berkongsi? Silakan. Baik, sebenarnya kita ni ada benda yang fizik, ada benda metafizik. Ada benda yang nampak, ada benda yang kita tak nampak. Ya. Okey, dari sudut fizikal memang tak dinafikan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Mereka bertanya kepada engkau tentang infak. Qulil afu. Sebagai ulama menyebut ada lebihan harta. Kalau you tak ada lebihan, macam mana you nak beri? Betul. Maksudnya you jadi asnaf lah. Kalau you tak boleh membayar zakat, you asnaf. Jadi itu salah satu teori yang kita faham. Dia tidak ada lebihan, dia sukar untuk memberi. Tapi dalam satu sudut yang lain, ada banyak benda yang Nabi sebut dari sudut kecukupan. Antaranya Nabi sebut tentang makan. Nabi kata 2 orang makan cukup untuk 3 orang. 3 orang yang kamu nampak macam kamu rasa 3 orang boleh makan, sebenarnya boleh makan 4 orang. Maksudnya ada benda yang kita rasa benda itu tak cukup, tapi sebenarnya cukup. Maka dengan sebab itulah bila kita tengok ayat-ayat Quran macam surah Al-Fajr, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Bila Allah bagi nikmat, Allah muliakan dia, maka dia menganggap Allah mengangkat darjatnya, memuliakan dia. Ada ketika ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Allah menyebut apabila sampai satu masa Allah uji. Tadi Allah bagi nikmat banyak, kemudian Allah kata kami faqadara alaihi rizqahu. Kami bagi cukup-cukup makan. Ataupun menyukupkan seperti mana yang ditakdirkan. Tadi dia kata kami tambah rezeki. Sepatutnya ayat yang berikutnya digunakan istilah fana qasa. Kami kurangkan rezeki. Tapi dia tidak menyebut kami kurangkan rezeki. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang menyebut tentang sebagai contoh isu tentang ayat Quran 2 gandingan. Antaranya Allah sebut wa annahu huwa amata wa ahya. Kami yang mematikan, kami yang menghidupkan. Aghna wa aqna. Allah menyebut kami ada yang mengkayakan dan kami mencukupkan. Padahal ayat lain semua macam kontradik. Hidup lawannya mati. Lidzakari wa unsa, laki lawan perempuan. Kemudian disebut juga yang terakhir, kami jadikan kamu itu kaya dan kami jadikan kamu itu orang yang aqna, cukup-cukup. Maknanya memang kalau nak tunggu cukup ni susah. Sebab tu ada yang menyebut bersedekahlah sehingga kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Ya, sebab tu dia perasaan, Ustaz. Dia perasaan. Sebab tu orang yang rasa cukup ini, kata Imam Syafi'i, dia umpama sultan dalam dunia ini. Dia rasa dah cukup segalanya. Jadi dia rasa dia mudah untuk berkongsi. Di tajuk kita hari ini, kita nak cerita kongsi rezeki ini, kita pun kena ada kuasa pemilikan, kena ada harta untuk diberikan. Kalau tak ada, susah untuk kita memberi. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita faham konsep keberkatan dalam memberi, insya-Allah Ustaz, kita akan rasa tak cukup. Timbul isu saya pun tak cukup makan. Macam mana kita nak memberi? Maknanya kita kena bersedekah, insya-Allah di dalam sedekah itulah, dalam berkongsi itulah ada keberkatan. Baik, cantik apa yang diberikan oleh Imam Muda Ashraf tadi. Kalau kita tengok kan, macam Imam sebut tadi, jangan tunggu cukup ataupun kaya baru nak bersedekah. Mungkin ada cara-cara lain yang boleh penonton kita, semua daripada kita ni lakukan untuk kita berkongsi rezeki ni. Kan, adakah
melalui harta saja ataupun melalui nasihat ataupun melalui perkara-perkara yang lain. Ada tak cara-cara yang boleh kita kongsikan dengan penonton kita, insya-Allah? Baik, sebab tu Ustaz, apabila Al-Quran ayat, saya pernah kupas di sini juga, saya cerita tentang ayat Quran yang terawal, surah Al-Baqarah, dia sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada harta kamu yang rezeki kamu yang kamu infakkan. Dia menggunakan istilah rezeki. Rezeki ni kita faham, Ustaz. Dia sesuatu yang sangat luas tafsiran dia. Betul. Sehingga Nabi pernah menyebut dijadikan cinta Khadijah kepada aku itu satu rezeki. Maksudnya orang suka dekat kita tu rezeki. Betul. Daripada orang benci kita. Macam sana. Ada anak-anak rezeki. Ada kelapangan rezeki. Itu rezeki. Rezeki itu sangat luas. Tafsirannya sangat luas. Tetapi apabila digunakan istilah infak, sebahagian ulama mengatakan dia perlu bersifat madiyah. Duit ringgit. Sebab itu disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami jadi pemimpin dalam keluarga dengan sebab anfaqu min amwalihim, dia memberikan rezeki ataupun dinamakan nafkah. Nafkah ni tak boleh hanya setakat kasih sayang saja, dia kena ada madiyah juga. Kena ada dalam bentuk harta juga, material kena ada juga. Jadi dia ada dua. Satu bersifat general, yang macam mana Nabi menyebut tentang sangat banyaknya sedekah dalam tafsiran ulama ini. Antaranya Nabi menyebut subhanallah, 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 itu sedekah. Itu pun sedekah. 33. Senyum pun sedekah, Ustaz. Senyum pun sedekah. Senyum pun sedekah. Mengangkat barang-barang yang menghalang laluan, itu sedekah. Sedangkan kamu bersama dengan pasangan, ini satu analogi yang kita rasa mungkin sukar untuk kita nak sebut, tetapi Nabi menyebut bersama dengan pasangan kamu, isteri kamu, itu sedekah. Menunjukkan sedekah itu general. Apa saja kebaikan itu sedekah. Tak boleh bagi duit ringgit, bagi sumbang waktu, sumbang tenaga, nasihat dan sebagainya. Tapi kalau dia dapat memberikan material, itu lagi baik, Ustaz. Itu lebih baik. Menarik apa yang disebut oleh Imam muda sebentar tadi. Maknanya bila Imam sebut ada cara lain untuk kita bersedekah dan berkongsi rezeki. Jadi saya tertarik ataupun terpanggil untuk berkongsi salah satu kaedah bersedekah yang orang kata apa, telah dijadikan satu sistem yang iaitulah apa yang disebut sebagai sistem takaful. Dalam takaful, kita bukan sahaja bila kita menyertai produk takaful ni, bukan sahaja kita melindungi diri dan insan tersayang daripada beban keuangan jika berlaku perkara yang tidak diduga seperti dijangkiti penyakit kronik, kerosakan harta benda, kemalangan dan sebagainya. Tapi kita juga sebenarnya beramal jariah. Sebab dalam sistem takaful itu ada satu amalan ataupun satu kaedah yang cukup hebat, iaitulah derma, sedekah kepada para peserta yang lain. Di mana setiap pelanggan takaful yang menyertai mana-mana produk takaful, takaful keluarga, takaful kemalangan, takaful am, mereka mesti melakukan sedekah. Dan saya selalu sifatkan, Ustaz, sedekah dalam takaful ni adalah first class. Sebab orang yang menerima sedekah tak tahu siapa yang memberi. Orang yang memberi tidak tahu siapa yang dia sedekahkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. This is the first class punya sedekah. Cantik sistem takaful ini. Jadi konsep bantuan keuangan ini sendiri, Imam, ya, dikenali sebagai saya sebut tadi, tabarok ataupun derma dalam bahasa kita, dengan menggunakan dana yang disumbangkan oleh individu, ya, individu para pelanggan, dan duit ini tadi digunakan untuk membayar tuntutan. Dalam bahasa takafulnya tuntutan, tapi dalam bahasa kita ialah kita bersedekah. Pelanggan kita bersedekah balik, berkongsi balik sumbangan tadi kepada para pelanggan yang ditimpa musibah. Jadi bagus jika ni nak kempen imam muda sikit ni, kan, imam muda yang jangan ambil takaful kan. Selain mendapatkan perlindungan untuk diri sendiri dan orang tersayang, Imam, ya, kita juga membantu orang lain. Itu yang penting, itu kita membantu orang lain. Jadi lindungi diri anda dan insan tersayang dengan pelan takaful daripada sudah semestinya daripada takaful ikhlas. Jadi dalam takaful, lindungi diri dan lindungi orang lain. Ini kan ta'awun yang disebut, yang sangat digalakkan dalam Islam. Okey. Baik. Saya nak balik semula kepada imam muda. Kan?
Sebab saya rasa kita kena dapatkan daripada imam muda ilmu, kena curahkan. Saya hanya sebagai pemudah bicara pada petang ini. Okey. Kelebihan sedekah ni. Ada hadis mengatakan sedekah boleh menghalang daripada terkena jangkitan. Siapa yang nak selamat COVID sedekah. Ini jangan ada pula yang yang quote, tapi ada hadis Ustaz, ada hadis. Sakit orang yang sakit. Orang yang sakit boleh sembuh dengan sedekah kan. Jadi adakah sedekah ini penghapus dosa Ustaz? Betul ke? Soalan tajam tu, betul ke Ustaz? Dia sebenarnya apa saja yang mana dilakukan dengan dikatakan benda-benda baik. Yudhibna sayyiat. Apa benda sahaja, tak kiralah sedekah, tak kiralah perbuatan amal apa sekalipun, dia boleh menghapuskan dosa. Apatah lagi kalau kita dengan hadis yang menyebut tentang kafarah dosa kita, salah satunya dengan penyucian harta sebagai contoh. Ini salah satu kaedah yang kita panggil tazkiyatul mal. Walaupun sebenarnya bukanlah unsur itu yang sebenarnya nak disamakan dengan sedekah, tapi dia menunjukkan bahawa benda itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu juga kalau kita tengok dalam bab kafarah, banyak juga digandingkan membebaskan hamba, memberi orang makan, kan, memberi orang, seolah-olah pemberian sesuatu yang diberikan kepada orang lain ada unsur pengampunan. Jadi kalaulah kita banyak dosa, senang cerita, kita banyak dosa, maka memanglah taubat tak dapat larilah. Taubat itu wajib. Mestilah bagi seorang yang berdosa itu perlu bertaubat. Tetapi iringilah setiap amalan yang baik itu, amalan dosa kamu itu, taubat kamu itu dengan sesuatu yang berupa sedekah. Betul. Bila kita bagi, macam Ustaz sebut, sedekah first class, saya suka. Sebab kita bagi, kita tak tahu siapa penerima, dan kita pun, orang pun tak tahu siapa yang bagi. Kita bagi itu betul-betul. Kita bagi kepada mungkin di sebaliknya adalah orang yang sangat-sangat memerlukan. Yang mungkin dah diklasifikasikan bukan sedekah yang rugi. Saya kena sebut, ada orang dia anggap sedekah semuanya tak rugi. Ada sedekah yang membazir apabila sedekah tak diuruskan dengan baik. Betul. Ada sedekah yang membazir. Betul. Sebagai contohlah, kalau kita bawa nasi pergi ke gelandangan, kalaulah dia makan satu bungkus nasi, tapi kalau semua orang bawa 10 bungkus, jadi, bukankah berlaku pembaziran? Pembaziran. Dan jadi yang betulnya adalah bagaimana merancang sedekah yang bertepatan. Sebab itulah bila produk dikeluarkan, betul, sedekah itu dirancang dengan teliti. Saya sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Imam Muda tu. Sedekah tadi dirancang dengan baik, dan sedekah dalam takaful diurus, dirancang dengan baik, dan inilah yang dikatakan sedekah yang first class tu Ustaz kan? Research daripada penerima. Apa keperluan dia? Ada sebahagian orang nak susu, dia bukan nak duit. Betul. Sebab nak pergi duit, nak beli susu, aku tak ada kenderaan. Ada sebahagian orang memerlukan wang untuk bayar yuran. Betul. Research ini satu benda yang penting. Kalau pusat zakat ni, benda yang paling teras adalah mengenal pasti apa masalah penerima. Jadi keperluan sebenarnya, dan takaful ini itulah kaedahnya Imam Muda ya. Kita menyediakan produk berdasarkan keperluan sebenar masyarakat. Jadi produk-produk yang ditawarkan khususnya di takaful ikhlas adalah produk-produk yang memenuhi keperluan semasa masyarakat. Ya. Yang ni yang orang kata kena sokong takaful ikhlas. Sedekah yang tak rugi lah. Sedekah yang tak rugi. Itu cukup cantik, sedekah yang diurus dan ditadbir dengan baik. Dan bukan sekadar yang baik Ustaz, pengurusan takaful dipantau oleh pihak berkuasa, oleh pihak bank negara. Kami pengendali takaful tidak boleh menggunakan sebarangan sewenang-wenangnya. Mesti berdasarkan kontrak yang telah dipersetujui. Tanggungjawab, mesti bertanggungjawab. Okey, Imam. Kita pergi satu soalan. Saya takutlah dengan Ustaz. Bila jumpa imam ni banyak soalan nak tanya sebenarnya. Orang syariah tak kabur tanya kita risau juga kan. Bila jumpa imam ni banyak benda yang nak tanya, tapi kita terpaksa limitkan ni soalan-soalan kan. Zaman sekarang ni semua orang nak share Imam. Kan, makan nak share kan, dalam media sosial, dalam macam-macam lah kan, dalam platform tu kan. Jadi kalau kita buat benda ni, share ni, ni jadi riak ke agak-agaknya kan? Nak menunjuk ke macam mana? Dia macam ni, dia sedekah ini memang ada sedekah yang first class. Seperti mana yauma la zilla illa zillu, hadis Nabi yang kata 7 golongan yang berada di bawah lindungan arasy Allah.
Salah satunya Nabi sebut iaitu golongan yang memberi sedekah tangan kanan bagi tangan kiri tak nampak. Tapi dalam Al-Quran ada disebut juga tentang in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ada orang yang menzahirkan sedekah, ada orang yang sembunyi-sembunyi sedekah. Kalau kita tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar apabila dia memberikan seluruh hartanya, dia mengisytiharkan dia memberikan seluruh hartanya. Adakah Abu Bakar As-Siddiq seorang yang riak? Sudah semestinya bukan. Tak. Kalau kita nak tengok dalam konteks ini, apa yang Nabi nak sebut adalah Nabi mahu orang yang memberi itu, satu, dia boleh memberi inspirasi kepada orang lain Ya. untuk turut memberikan sedekah. Man sanna bi sunnatin hasanatin. Siapa tunjukkan sunnah yang terbaik, orang lain pun ikut. Ustaz bagi dulu, saya kata hari ini saya lah orang pertama. Contohlah kan, akan memberikan sumbangan begini-begini dengan niat yang berada dalam hati ustaz. Tidak ada lain melainkan Allah. Biwajhillah, dengan kerana Allah. Innama yuridullah lidhiba, innama nut'imuka liwajhillah, kerana wajah Allah, kerana Allah kita bagi. Tapi kita nak ramai juga bantu dia. Maka itu diharuskan. Haruskan saya. Maknanya niat tu penting. Niat. Kalau macam tu Imam tak jadi riak Ya, tak Jadi jadi. kalau Kalau- tak jadi riak, saya pun nak share lah satu yang baru kita perkenalkan di Takaful Ikhlas ni, tak jadi riak Tak jadi. Tak jadi. Kalau saya takut, saya tunjuk, saya takut saya jadi riak, jadi saya sembunyi ya. InsyaAllah kalau oleh kerana tak jadi riak, saya pun nak share apa yang Takaful, pihak Ya. Takaful Ikhlas kita tawarkan kepada satu inisiatif baru yang ditawarkan di Takaful Ikhlas, di mana kami mewujudkan satu dana patuh syariah yang kita namakan sebagai Ikhlas Barakah House. Kita ambil nama Barakah House tu yang bertujuan untuk menjana pembangunan dan kelestarian masyarakat yang positif melalui pelbagai aktiviti sebenarnya yang melibatkan aspek kesihatan, pendidikan, komuniti, ekonomi dan juga alam sekitar. Jadi sekadar ingin berkongsi Imam Muda, setakat ini melalui dana Ikhlas Barakah House ini, Takaful Ikhlas telah menyuntik kegembiraan kepada mereka yang memerlukan bantuan di luar sana melalui kempen Ikhlas Kongsi. Jadi antara bantuan yang telah kita berikan antaranya ialah bulan Ramadan, bantuan bulan Ramadan hari itu, bulan Syawal yang lalu kita menceriakan sambutan Aidilfitri dan memberikan sedikit bantuan sumbangan kepada barangan asas kepada makanan kepada 300 keluarga asnah di sekitar Lemah Kelang dan juga hero-hero frontliners kita melalui program Ikhlas Barakah Box. Kita semua guna perkataan barakah sebab kita nak kita yang terlibat, masyarakat yang menerima, Ya. sekurang-kurangnya dia boleh menghayati maksud barakah itu sendiri. Selain daripada itu, Takaful Ikhlas juga di bawah Ikhlas Barakah House ini kita mewakafkan barangan seperti mesin bantuan pernafasan, tilam dan bantal kepada hospital-hospital yang terpilih. Semasa kemuncak COVID melanda negara kita baru ni, kita pun turut memberi sumbangan kepada pihak hospital di mana kita berkongsi. Saya nak berkongsi juga kempen mengenai Ikhlas Kongsi ini dengan penonton, dan kita bukan apa Imam Muda, sebabnya orang ramai juga boleh turut menyumbang kepada mereka yang memerlukan ini bersama-sama dengan Takaful Ikhlas, di mana kita menawarkan Takaful Ikhlas menawarkan produk baru yang dinamakan Ikhlas Rider, di mana pelanggan kita boleh pergi ambil Ikhlas Rider, satu produk boleh menyumbang serendah RM10 kepada dana Ikhlas Barakah House, dan daripada dana ini nanti kita akan gunakan untuk membantu masyarakat di luar sana berdasarkan untuk tujuan pendidikan, kesihatan seperti mana yang saya sebut tadi kan. Jadi cara nak menyumbang itu mudah saja. Cara nak menyumbang itu dengan menyertai mana-mana produk Takaful Ikhlas, ambil Ikhlas Rider, ataupun menyertai produk-produk Takaful Am kita. Saya yakin para penonton kita ada kenderaan, jadi subscribe ataupun ambillah produk-produk Takaful Am. InsyaAllah ada apa yang disebut sebagai wakaf and endowment. Daripada wakaf tu kita gunakan untuk membantu masyarakat kita yang di luar sana yang memerlukan bantuan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi usaha kita untuk memudayakan barakah dalam kerja ataupun dalam perniagaan takaful ini tidak berhenti, tidak pernah berhenti.
Dan saya perkongsian saya ini bukan riak Imam, bukan riak. Ini perkongsian yang niat ikhlas. Saya nak beritahu kepada masyarakat bahawa gerak kerja mengajak masyarakat bersedekah, mencari keberkatan tidak pernah berhenti, khususnya di Takaful Ikhlas. Sebab tu kita perkenalkan macam-macam produk, macam-macam inisiatif. Dan kita juga nak berkongsi orang kata apa, keberkatan dengan pelanggan, dengan penonton kita pada hari ini, Imam Muda. Panel tak dapat keberkatan tu. Panel insya-Allah kita bagi rakan tabir lah, Imam. Kan? Jadi saya nak berkongsi pada petang ini soalan kuis. Ini yang kita nak berkongsi keberkatan ni. Jadi sekali lagi kita menyediakan hadiah berupa pelan pelindungan takaful ikhlas PA Permata yang berjumlah pelindungan keseluruhannya RM300,000. 300,000 je para penonton sekalian. Nak menang macam mana? Mungkin penonton kata, cakaplah soalan tu. Sekejap soalannya kan. Nak menang tu kena beri jawapan anda di ruangan komen Facebook Minggu Saham Digital. Hanya 3 penonton saja yang berjaya menjawab soalan kuis dengan tepat dan pantas. Kalau pantas tak tepat, kita tak ambil kira. Jadi apa soalannya? Apa soalannya? Soalannya, apakah topik program Bicara Ikhlas pada hari ini? Boleh ulang? Apakah topik program Bicara Ikhlas pada hari ini? Soalan mudah. Cepat. Siapa cepat dia dapat Ini soalan memang betul-betul nak bagi hadiah ni. Inilah orang kata nak kongsi barakah. Kongsi barakah kita, insya-Allah. Okey, cepat jawab soalan di Facebook Minggu Saham Digital. Kita nak 3 pemenang saja. Alright. Sedar tak sedar kita dah ada di penghujung, Imam. Ya. Masya-Allah. Saya kalau ikut saya langsung je sebab nak bersama dengan Imam kan. Jadi soalan penutup kita. Sementara kita biarkan penonton kita menonton kata apa? Penonton kita jawab di ruangan komen. Saya nak tanya soalan penutup kepada Imam Muda. Apakah niat dan amalan yang baik yang boleh kita lakukan supaya amal ibadah sedekah kita ni mendapat redha Allah? Macam mana supaya dapat redha Allah daripada amal sedekah jariah kita ni? Silakan. Sebenarnya Ustaz, kita dah berada pada zaman yang mana semua orang buat dosa lah. Daripada dulu sampai sekarang semua orang buat dosa sebenarnya. Tapi hari ini kita nak suburkan. Bila kita buat dosa, kita buat salah, kita tahu kita bersalah. Bila kita tahu kita bersalah, kadang-kadang selain daripada sujud pada Allah, kita carilah orang-orang yang memerlukan. Dan sebab itulah kita sebut tentang kongsi rezeki dan barakah. Hidup ni semua nak berkat, Ustaz. Semua nak barakah. Kita nak hidup pun berapa lama sangat, Ustaz. Kita nak hidup amar mataba baina 60 wa 70, antara 60-70 tahun. Tetapi kalau hidup berkat seperti imam-imam besar, sampai hari ini nama mereka subur. Sampai hari ini sumbangan yang mereka berikan, mereka bukan mati bagaikan bangkai, tetapi nama mereka harum. Orang sebut-sebut nama mereka kerana keberkatan perkongsian yang mereka ada pada zaman mereka hidup. Imam Nawawi 40 tahun, tetapi perkongsian rezekinya, ilmunya menjadikan berkah sampai hari ini. Sampai hari ini, betul Ustaz. Kita resume kita sama, Ustaz. Satu hari 24 jam. Ustaz Wan Jumizan 24 jam, saya 24 jam. Tetapi bila kita duduk depan Allah, fa amman man utiya kitabahu bi yaminihi, buka buku amalan, siapa bagi banyak, siapa bagi sikit, siapa bagi ikhlas, siapa bagi kurang, hanya Allah SWT tahu. Jadi sebab itulah hari ini mungkin selain daripada kita memberikan sedekah secara terang-terangan dalam masa yang sama, insya-Allah mungkin kita juga boleh bagi sedekah dalam keadaan bersendirian seperti mana Ali Zainal Abidin bila dia dah meninggal dunia, diriwayatkan bahawa barulah terkesan orang-orang miskin terasa mana orang yang menghantar makanan di pintu-pintu rumah kami. Waktu hidup rupa-rupanya dialah yang sedang mengangkat gandum-gandum meletakkan di depan pintu-pintu orang-orang miskin. Bila dia meninggal baru orang tahu. Ini satu amalan yang mana mereka tak mengenali siapa itu penerima dan penerima tidak mengenali siapa itu pemberi. Ini sedekah yang Allah letak martabatnya sangat tinggi. Dan kita harap Allah bagi ganjaran yang luas kepada semualah. Termasuklah orang yang join Ikhlas Rider, orang yang join program-program yang ada potongan-potongan tertentu ni atas niat sedekah. Dan itulah penyelamat kita, insya-Allah. Terima kasih banyak Imam Muda di atas penjelasan yang cukup melekat di jiwa dan kalbu kita para penonton sekalian. Jadi di antara kaedah derma ataupun
sedekah yang terbaik sebagaimana yang saya sebut tadi ialah melalui kaedah takaful. Jadi sebab tak tahu siapa yang menderma dan tak tahu siapa yang menerimanya. Dan kita sekarang ni sebagaimana saya sebut tadi, kita perkenalkan Ikhlas Barakah House untuk kita semarakkan lagi budaya mengejar barakah, dan insya-Allah takaful ikhlas tidak akan pernah berhenti untuk menggerakkan masyarakat bersedekah dan mengejar keberkatan dalam hidup. Sebab kita tahu di dalam keberkatan itulah ada kebaikan yang kita akan kongsi kepada masyarakat di luar sana. InsyaAllah hadirin sekalian, sekian saja sesi perkongsian kita pada hari ini. Semoga sesi kita memberi manfaat kepada semua tentang amalan sedekah dan berkongsi rezeki. Jangan lupa untuk follow akaun rasmi Facebook dan Instagram Takaful Ikhlas, kerana anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik sepanjang Minggu Saham Digital 2021. Teruskan untuk bersama Minggu Saham Digital. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Jaga diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.